Kan? Dia seorang tu, dia gunakan kedudukan sebagai pilot. Dia tak boleh, kan tak ada penerbangan masa tu, pening kepala dah. Akhirnya dia buka nasi lemak kapten dengan pakai pakaian pilot, viral. Dia siap tarik beg pilot dia tu, kan? Jadi makna kata dia menggunakan kreativiti dia. Itu sebab saya kata akal tadi, kan? Kain songket, benang sutera, lilit sebelit, buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Maknanya gunakan apa yang kita ada, kan? Orang Indonesia tu beronang sampai lomeh-lomeh, kombung-kombung parut nak datang Malaysia. Tahu kenapa? Di Malaysia, Pak, goreng selipar pun laku dia tu. Dia punya pandangan lah. Dia bayangkan, dia kata goreng selipar pun laku. Maknanya dia kata boleh hidup dekat Malaysia ni, berniaga apa pun boleh. Orang Indonesia. Saya masa pergi Indonesia itu, saya itu dah penat sangat dengan Samsul Ba'ada. Mungkin siapa yang tahulah. 2 minggu saya tak live. Saya bawa diri. Saya pilih pergi pada itu 2 minggu. Saya tak adalah bulan 5 itu. Saya bawa diri. Saya tak nak pergi umrah. Saya dah pergi umrah tu beberapa kali kan. Saya nak pergi Indonesia. Sebab setahun lepas saya dah pergi Indonesia sekali. Kenapa saya pilih Indonesia? Untuk berehat. Sebab Cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada Puan Wawa atas kesudian mengundang saya pada hari ini datang ke rumahnya, ke kediaman rasminya untuk menyampaikan ceramah. Terima kasih juga kepada kekanda suaminya yang turut sama hadir bagi memastikan perjalanan program jalan lancar dan supaya kita tidak menjadikan rumah ini seperti rumah kita sendiri. Dan begitu juga Kak Long, semua datin-datin, Datuk Nurul, datin-datin semua yang hadir. Seterusnya puan-puan yang dikasih sekalian. Dah habis dah lelaki, kita tinggal puan. Lelaki dah lah tak ramai kan? Lelaki dah lah tak ramai. Yang tak ramai itu pun sibuk nak jadi perempuan. Jadi itu sebabnya kalau kata lady empower tu memang patut sangat lah kan. Sebab orang dah sibuk lah dah jadi perempuan ni, pahala pula kan. Jadi apa-apa pun, terima kasih banyak. Apa pun hari ni saya tak pasti saya berceramah di mana kan. Dah semua putih lah, aku ni hidup lagi kata kan, dah kan. Bidadari tu wujud betul lah. Tapi kadang saya kalau tengok pakaian dia, memanglah kan, tengok pakaian dia lah kan. Bunyi keluar kan, keluar daripada celah-celah kan, pepohon-pepohon kan. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak. Hari ni bila sebut tentang memimpin kan, bila wanita memimpin, saya tanya tu nak cerita apa, dia kata motivasi je, semangat je. Sebenarnya tak ada masalah pun. Wanita ni memimpin, wanita ni adalah makhluk yang istimewa. Kalau nak katakan lelaki paling kuat, wanita kuat lagi. Nak kata lelaki tabah, wanita tabah lagi. Nak kata lelaki sabar, wanita sabar lagi. Kebanyakan keadaan. Kadang kita tengok, kadang wanita ni jadi contohlah, kita tengok kan baru-baru ni disampaikan, dibuat satu peraturan. Tidak boleh lagi ada mesej-mesej dalam pejabat menyatakan honey, dear, link, be kan. Sebenarnya salah satu perkara ni sebab nak bagi, orang kata, bagi kekuatan lagi pada wanita. Sebab kalau tidak, wanita ni seolah-olah dijadikan objek aja dekat pejabat. Nak pula yang buat perangai tu bos-bos dia kan. Jadi tapi bukan itulah topik yang kita nak bincangkan hari ini. Masih lagi kita bincangkan tentang kepimpinan. Sebenarnya kalau kita tengok, setiap orang tu adalah pemimpin, setiap manusia tu adalah pemimpin.
dan setiap orang akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang dipimpin. Jadi macam mana pun tak kisahlah siapa kan, pemimpin akan tetap ditanya. Itu sebabnya 7 golongan yang akan mendapat naungan daripada Allah, yang mana tak ada naungan selain pada itu ketika di akhirat nanti. Ada 7 golongan. Golongan yang pertama, pemimpin yang adil. Disebutkan pemimpin yang adil. Jadi kadang adil tu kadang untuk diri sendiri pun tak adil. Untuk diri sendiri tak adil, apatah lagi untuk orang lain. Dan contohnya, dah tahu duit tak ada, nak beli juga. Contoh, duit tak ada, nak berhutang juga. Janji ada macam orang lain. Contohnya kan, dia nak kat cermin mata tu, dia nak juga handphone tu, dia nak juga kan. Contoh kan, cermin mata tak kepala. Contoh macam-macam lah. Dia nak juga macam tu, dia nak style macam tu kan. Jadi makna kata benda-benda kadang mahal, benda tu kadang mahal, tapi dia terlupa untuk memimpin diri dia sendiri. Tapi kalau mampu, salahnya pula kan. Apa salahnya? Jadi itu sebabnya kata dalam hidup kita ni, dalam kita nak melihat dunia ni adalah merupakan satu perjalanan bagi kita. Perjalanan kan? Kalau kita mesti fikir-fikir balik kan, macam baru semalam saya lepak dengan Wawa kat office tu. Bukan berdua lah, kan dengan Kak Nas sekali. Kan duduk lepak bincang nak buat ni macam-macam lah. Nak buat tu, buat ni. Tak sangka masa tu tiba-tiba lockdown pula kan. Masa tu fikir gone lah, tak ada apa dah kita ni. Dah lockdown pula dah. Lockdown dah kena berkurung pula kan. Tapi sebenarnya dalam masa yang sama, ramai je orang yang mengorak langkah kan, dengan lebih hebat lagi. Contoh, saya baru interview pemandu baru-baru ni. Pemandu saya yang ke-12. Sebab tak ada pemandu yang tahan dengan Samsul Ubat ni. Jadual ni macam tak tahu. Kadang saya marah dengan PA saya. Kau ingat aku naik helikopter ke apa? Saya pernah malam tu Kuala Ketil, esok pagi Kuala Ketil baling Kedah, esok pagi tu Kuantan. Habis Kuantan petang tu Pekan. Habis Pekan malam tu Melimau. Macam mana? Macam mana tak berhenti daripada tu? Contoh kan. Jadi bila saya tanya, ada salah seorang tu dia pernah buat Grab, dia kata waktu PKP dia kata dia boleh cecah 300 ke 400 ringgit sehari. Tahu dia punya tips tu. 300 ke 400. Kita nampak macam biasa-biasa budak tu kan. Tetapi bila dah semua dah kembali normal, sekarang ni orang nak dapat 70-80 ringgit sehari pun susah. Tu yang jadi terkesan sangat. So maknanya yang penting sekarang ni, orang yang bijak dia akan nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. So wanita sekarang harusnya lebih kuat. Kenapa saya kata wanita lebih kuat? Sebab itulah ibu, anak pula dia ada title ibu. Kuat betul. Mama saya tak pastilah, tapi ibu. Yang mama, mami tu tak salah, umi ke kan. Tak salah, tapi ibu, bila dia jadi seorang ibu tu hebatlah. Kita pun dengar ibu pejabat, ibu bapa pejabat tak pernah dengar kan. Ibu negeri, bapa negeri tak pernah dengar. Yang tak elok baru ada dua-dua. Contohnya ibu ayam, bapa ayam, ada dua ada. Tapi yang elok semua ibu. Ibu sawat, bapa sawat tak ada. Ibu OT, bapa OT tak ada. Semua ibu hebat betul ibu. PIBG. Ibu dulu baru bapa. Kadang mana ada bapa datang pun syarat PIBG tu. Rasa nak buang je nama bapa tu jadi PIG pula. Kan? Apalah PIG pula, PIG je kan, tak boleh kan. Jadi letaklah bapa tu syarat aja. Macam inilah lelaki saya dengan abang ni, siapa nama abang husband Wawa ni? Abang Rosdin dengan saya. Kita berdua je lelaki. Syarat ni sebenarnya tu dia bagi saya, ustaz cakaplah sikit syarat dia tu, kejap lagi baliklah korang sudah macam tu lah kan. Jadi apa pun kita kena ingat, saya yakin kat depan saya ni semua ada strategi-strategi di masing-masing. Saya tengok Wawa pun kadang bila dia punya status tu, kita wanita kena kan, dia style ada je kan kita naklah. Aku cakap aku kata dia ni kan, macam tu kan. Jadi tak ada pula lelaki yang macam tu. Kita ni lelaki tak ada pula kan. Yang perempuan yang biasa buat macam tu. Sebab orang lelaki ni dia dalam buat macam mana, dia nak berkorban pun dia tak layak. Kan, bila lelaki mengaku dia korban tak boleh. Kalau orang perempuan je layak berkorban sama ni. Kan, orang perempuan. Macam-macam pengorbanan saya buat untuk keluarga ni. Saya buat itu, saya buat ini. Saya berkorban untuk keluarga ni. Orang perempuan kan macam tu. Orang lelaki jangan jawab. Kau jangan jawab kau berkorban, kau tak layak.
Kau jangan balas, habis tu abang ni tak berkorban ke selama ni abang buat ni. Itu tanggungjawab dah, tanggungjawab. Dia tak bukan berkorban. Maka orang perempuan je lah berkorban. Ya. Jadi macam tu lah tuan-tuan dan puan-puan. Dah buat macam mana, dah dijemput kan, ikut je lah, ragam. Dengan aku baju putih hari ni, tak apalah. Kan, ikut tema. Kalau saya tahulah ada 2 orang tak ikut tema, aku ikut kau tadi. Kan. Menyesal rasanya kan ikut tema ni kan, tapi tak apalah kan. Disesuaikan dengan keadaan. Jadi apa pun kita kena ingat, dalam apa je usaha kita nak buat, kita kena ingat kita tak ada semua tu datang dengan sendirinya. Tak ada. Kalau tengok muka Kak Long ni kan dulu, contoh kan, dulu selenga je. Kan selenga. Kan, tapi dia hari-hari orang tengok dia canggih, orang komen Allah sekarang ni makin canggih lah apa semua. Sebab proses tu kan, dulu pakai bedak Johnson aja kan, sekarang dah macam-macam. Undercoat dulu, lepas undercoat letak ada satu layer kedua baru kan, lepas tu dah letak undercoat pun letak kan, lepas tu pakai foundation. Tak ada istilah orang lelaki undercoat kan, macam tu kan. Tu saya cakap dengan dia, kalau pergi Korea jangan lupa fikir satu barang, krim ni fikir untuk aku. Mentang-mentang lah saya dengan Abang Rozdin, kita orang ni biasa-biasa je kan. Tapi tak apalah, yang penting semuanya ada proses dia, bukan tiba-tiba kan. Kita belajar, jatuhnya kita sekali tu bukan bermakna jatuh selama-lamanya. Seorang wanita dia boleh bangkit menyelamatkan keluarga dia kan. Kita tengok yang makcik tu boleh bagi makan anak dia walaupun dia duduk dekat tepi parit kan. 9 orang anak dia besarkannya. Allahu Akbar. Kita tengok baru ni kan, anak yang dapat result SPM yang bagus baru ni 11A, sempat beberapa hari mak dia gembira sebelum mak dia pergi kan. Cakap apa? Ya Allahu Akbar. Tu sebabnya wanita perlu orang kata jangan memandang rendah pada diri, kemampuan diri. Kita ni perempuan, buat macam mana, macam tu je lah, takat tu je lah. Salah kalau kita letak setting macam tu kan. Kita kena pimpin diri kita sendiri dahulu. Proses kita akan belajar, kematangan tu akan datang kan, kematangan tu akan datang. Tetapi orang perempuan boleh bermanja-manja pada suaminya, tetapi apabila sampai pada tahap yang tertentu, dia perlu menjadi orang yang menyelamatkan keluarganya dalam keadaan-keadaan kritikal. Macam tu juga suami juga dalam keadaan dia tu menjadi ketua, sampai satu tahap dia perlu memanjakan dirinya dan isterinya supaya untuk menegakkan satu rumah tangga yang bahagia. Yang kedua, kena adanya sebagai pemimpin ni, kena ada komitmen. Macam contoh hari ni buat program kan, dah tahu start 2.30, so kan datang awal macam saya datang pukul 2 saya dah sampai kan, macam tu. Ni contoh, saya tak cakap yang lambat. Dah. Cari baju je lah, faham? Dah, tu namanya komitmen. Saya kata, maknanya tak, yang bagus lewat pun datang. Tu komitmen lah tu kan. Ada orang tu langsung tak datang kan. Tu komitmen, datang dia nak belajar ilmu. Sebab apa? Bak kata orang dulu-dulu, cantik tolok pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain ini dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Program petang ni sebab knowledge, bukannya sebab nak apa pun. Pakaian ni tema je, tapi di penghujung program nanti kita akan umumkan pakaian terbaik. Kan, hantarlah kau awak, aku tak kira, aku umumkan aja. Kan. Jadi, dan sudah confirm saya dengan Cik Roslin tak layak untuk menang hadiah tu kan. Kita hanya kata special appearance saja. Jadi macam itulah kan. Kena ada komitmen ilmu ni. Sebab saya pernah ada satu kata-kata selalu saya share dengan orang, kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik sebab tak ada yang salin, saya ulang balik. Kekayaan yang record, okay. dah ready dah. Okay. Kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Akal ni jadikan kita kaya.
Kan, tengok wak-wak tu. Aduh, kepala otak mikir apa. Lepas ni ambil apa, ni ambil apa. Dah ada kopi. What coffee with traditional herbs. Dia kata kan. Kan, macam tu kan. Ni laki boleh ke minum? Laki saya hari-hari minum. Macam tu lah. Dan laki tak pakai sebab kena cokik paksa minum mana. Kita tahu kan. Tapi betul lah. Terbaik ni. Ni sebab saya kena buat lah. Sebab senang penaja. Kan cara kena buat lah. Bukan sesaja letak tepi ni. Kan kena lah kan. Macam mana? Kan kena lah umum. Kan? Jadi nak tahu apa khasiatnya? Jangan ke mana-mana. Jumpa lagi selepas ini. Macam dalam TV tak? Macam dalam TV kan? Jadi tentang khasiat dia biarlah bawa cerita kan. Tapi memang hebat lah. Dia bagi tenaga. Kan rasa okey. Lepas tu disokong pula dengan Cik Rozdin. Tungkat Ali pun ada apa? Kan? Tungkat Ali pun orang perempuan pun boleh minum sekarang. Nama dia Tongkat Alia. Tak, dia buat khas untuk orang perempuan Tongkat Ali tu. Sekarang dah boleh minum dah. Tapi saya tak apa suka sangat yang pahit-pahit ni kadang saya kurang sikit. Tapi kalau dah sakit tu minum jugalah. Kan? Jadi mana kata kekayaan tu akal fikiran. Kemiskinan akal fikiran juga. Sebab bila keadaan tiba PKP, habislah kita tak boleh apa. Tak ada. Tiba-tiba ada satu artis tu kan, yang bergambar dekat Paris, bergambar dekat Korea, dia bergambar dekat kereta-kereta dia. Tiba-tiba PKP dia boleh cakap tak ada keperuntukan untuk kami. Ada. Kita pun terkejut. Jadi orang sudahlah engkau hidup kau senang sebab memang semua orang susah masa tu. Tetapi orang macam saya kata tadi, orang yang bijak dia akan nampak jalan pada setiap masalah. Ada seorang sahabat saya, Cik Nas ke siapa telefon saya, beritahu saya, anak dia, ada member saya seorang lagi, anak dia dapat tawaran jadi pilot, punya happy dapat jadi pilot, berhenti kerja, gaji dah 5-6 ribu, berhenti sebab dapat jadi pilot, happy. Esok patut mula PKP, langsung tak ada kerja kan? Dia seorang tu, dia gunakan kedudukan sebagai pilot, dia tak boleh, kan tak ada penerbangan masa tu, pening kepala dah. Akhirnya dia buka nasi lemak Captain dengan pakai pakaian pilot, viral. Dia siap tarik beg pilot dia tu kan. Jadi makna kata dia menggunakan kreativiti dia. Itu sebab saya kata akal tadi kan. Kain songket, benang sutera, lilit sebelit, buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Maknanya gunakan apa yang kita ada kan. Orang Indonesia tu beronang sampai lomeh-lomeh, kombung-kombung parut nak datang Malaysia. Tahu kenapa? Di Malaysia pak, goreng selipar pun laku dia tu. Dia punya pandangan lah. Dia bayangkan, dia kata goreng selipar pun laku. Maknanya dia kata boleh hidup dekat Malaysia ni, meniaga apa pun boleh. Orang Indonesia. Saya masa pergi Indonesia itu, saya itu dah penat sangat dengan Samsul Ba'ada. Mungkin siapa yang tahulah. 2 minggu saya tak live, saya bawa diri. Saya pilih pergi pada itu 2 minggu, saya tak adalah bulan 5 itu. Saya bawa diri. Saya tak nak pergi umrah. Saya dah pergi umrah tu beberapa kali kan. Saya nak pergi Indonesia. Sebab tahun lepas saya dah pergi Indonesia sekali. Kenapa saya pilih Indonesia? Untuk berehat. Sebab di Indonesia orang tak kenal saya. Turun dekat tu tak, yang kenal tu kenal lah, tapi maksudnya turun dekat airport orang tak kenal aku. Dia buat tak tahu kan. Dekat airport Singapura, Ustaz TikTok. Aku kata Ustaz TikTok dia panggil aku kan. Tempat lain Brunei lagi lah, lagi tak boleh nak apalah, memang kenal. Tapi di Indonesia dia buat tak reti sebab negara dia besar. Lepas tu budi bahasanya, ya Allah Akbar. Assalamualaikum Pak. Menyembah macam ni. Kat Malaysia raja dapat macam tu. Di mana toiletnya? Sini Pak, saya tunjukkan Pak. Dia tinggal tak menyangkung sebelah aku. Punya bagus dia. Dah. Keluar. Macam tu lah. Punya baik dia budi bahasa dia kan. Tak nak bagi tahu kita ni, akal fikiran kita gunakan dengan sebaik mungkin. Saya dapat bertenang kat sana lah. Saya duduk dekat satu pesantren di Jawa Barat. Saya tenang kat sana. HP-nya dia ambil Pak. Handphone saya pun dia simpan. Itulah momen yang paling tenang dalam hidup saya. Tak ada sibuk nak tengok hari ni Wawa like tak aku punya post, hari ni orang like tak Wawa punya post. Tak ada kan. Kita nak sibuk nak tengok berapa view dah. Tak ada. Relax, tenang
Sampailah saya balik, saya dah refresh, pun saya balik sambung ceramah balik lah. Kemudian ketiga, dia kata keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Rasa diri itu bagus. Bayang, orang yang tak cantik tapi rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik sebenarnya. Orang tu tak cantik dan dia rasa diri dia tak cantik. Orang tu cantik mana ada manis dekat situ. Orang yang cantik tapi rasa diri dia cantik, orang tu tak berapa cantik sebenarnya. Orang yang cantik rasa diri dia tak cantik, ya Allah cantiknya. Dan bayanglah orang tak cantik rasa diri dia cantik. Bayang tak betapa buruknya kan. Macam tu. Tapi tak adalah, kita kena sentiasa positif pada diri kita. Janganlah sebabkan tu kalau tu tak nak cantik lah, tak, kena cantik. Nabi pun suka yang cantik-cantik kan. Manusia ni naluri lumrahnya suka yang cantik-cantik. Kalau tidak, takkan rumah ni dipilih untuk event ni, sebab rumah ni cantik kan. Tapi untuk keadaan biasa, rumah ni tak ada backdrop ni semua. Kena faham lah, jangan ingat ni memang hari-hari dia tak ada kan. Jadi semua rumah ni nampak sesuai. Dia nampak macam studio yang natural lah kan. Macam tu lah kan. Okay. Kemudian sebaik-baik perbuatan, semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. So akhlak kita kena baik. Itu nak beritahu. Jadi pemimpin akhlak kena baik. Contoh perangai kita kena baik. Bak kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. So bagi minum dulu tadi penceramah. Walaupun naik kosong, saya syukur. Saya syukur. Siap lapik ni. Nampak? Saya ingat leci tadi, dia koruh-koruh tu macam leci, rupanya air sejuk kan. Saya rasa syukur sangat kan? Saya rasa syukur sangat. Dan sebenarnya itulah nama dia budi bahasa. Orang datang, kita jamu dia kan, kita sambut dia, datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Itu dah ada. Dan kemudian bila tengok dalam hal ini bila akhlak yang baik, kita seboleh jadi pemimpin yang jadi contoh yang baik pada orang. Jadi saya kata tadi, prosesnya bukan tiba-tiba jadi apa kita jadi hari ini. Kedua, komitmen. Ketiga, fokus dengan apa kita buat. Yang paling kita benci sekali kan, orang dah lama tak jumpa kita. Weh, dah lama tak jumpa engkau, jomlah kita lepak sama weh. Lama tak cerita-cerita pasal sekolah lu. Sekali dia duduk depan kita, dia buat direct selling. Tak kau hangin ke orang macam tu kan? Ingat, iyalah kita ni nak cerita ni apa jadi. Kawan kita si Liza tu apa sekarang, si Mila tu apa, dia dah kahwin betul ke? Yang dia ni sekarang ni kahwin dengan ni, ya ke? Allah tak tahu. Ingat nak cerita macam tu. Tiba-tiba aku kalau boleh aku tak nak kaya seorang-seorang, aku nak ajak kau sekali. Hakikatnya sampai kesudah dia tak kaya-kaya lagi. Ceritanya ada orang macam tu kan. Jadi kalau saya tak cakap produk Wawa lah, tak. Sebab yang ni memang produk kesihatan dan kecantikan untuk diri sendiri. Kalau kita tak nak jual pun, kita boleh guna untuk diri sendiri. Tak ada paksaan. Kan, mau kan? Betul sebab dia fokus. Ni kejap. Orang yang direct selling ni pula, yang jumpa, 2-3 bulan lagi jumpa kita. Yang dulu tak bagus sangat, ini lagi bagus. Dah barang lain pula dah. Betul ke tak? Kita tahu dah pattern ni orang ni. Kan? Aduh, geram betul cerita. So, tak setia pada produk kan? Loyalty pada produk tu tak ada kadang-kadang. Jadi apa pun tak kisahlah, semua orang nak survive dalam hidup ni. So macam mana pun kena ada tu fokus. Kemudian ketiga, kepatuhan pada peraturan undang, yakni disiplin kena ada. Tak ada orang yang tak ada disiplin ni boleh berjaya. Tak ada. Orang datang disiplin elok kan? Tak ada yang berebut-rebut bercakap, tak ada. Saya bercakap semua dengar. Ada orang tu pegang handphone sebab lupa bawa tripod, terasa macam, ya Allah, kenapalah aku tak bawa tripod ni, ya Allah. Nak gelak pun kena tahan takut masuk dalam tu, contohlah. Kan sini tak boleh. Saya kalau tak kacau tak boleh. Tu memang Samsul buat gatal badan dia tak kacau orang kan. Tapi tak apalah. Tengok tu style nampak cara dia. Dia macam ni nampak cara rakaman. Itu teknik terbaru. Jadi makna kata disiplin kena ada. Datang, kalau orang nak jumpa, kita jumpa dekat mana, jelas. Tak boleh, tak dapat lah, mungkin tak dapat, aku petang ni pun tak dapat. Lepas tu petang tu, malam tu dekat malam, mungkin besok je lah. Jadi orang yang disiplin macam tu, orang tak suka berurusan. Kita jadi pemimpin ni, dalam bab leadership ni, kena jaga betul-betul semua disiplin kita.
Dan begitu juga yang terakhir sekali yang kena ada adalah keberterusan, ataupun yang biasa disebut sebagai konsistensi ataupun istiqamah. Kena ada. Tak boleh hari ni rajin buat besok malah lag tu, ataupun nak buat top sale bulan ni kan, okey lah, malah bulan ni relax lah, tak ada benda kan, bulan lepas banyak lagi, sudah menung tergigih nak kejar balik. Tak, kita kena sentiasa cari momentum tu untuk kita berterusan membuat pencapaian yang terbaik. Pencapaian yang terbaik kan. Seperti macam saya lah, bila berceramah kan, pening kepala juga, hari-hari ceramah. Jadi ketika saya expect orang bagi saya tajuk yang macam ni lah, bila wanita memimpin, contoh kan lain sikit. Hari tu ada tajuk saya dapat, kalau ku tahu. Bayang macam mana aku, apa benda aku nak buat tajuk ni, kata kan, menyusahkan aku betul tajuk ni. Saya tanyalah JK Masjid tu, pihak masjid nak saya bawa macam mana tajuk ni. Pandai-pandai lah Ustaz. Apa hal pula kau yang letak kalau aku tahu, kau suruh pandai-pandai aku. Saya buat aje lah. Kalau aku tahu. Andai itu takdirnya. Ni pengaruh drama semua. Kan? Pengaruh drama, kerasnya takdir. Katalah. Melu untuk Firdaus. Macam mana nak buat tajuk macam tu? Susah. Saya tak tengok lah drama orang share dalam TikTok. Share dalam TikTok. Saya tak tengok. Kan? Tapi jahat betul mak dia tu. Jahat betul. Kan orang dia. Kan? Kadang aku geram tengok drama Melayu ni. Mak dia punya jahat tu 8 episod. Dia berubah tu 2 episod, lepas tu mati. Macam-macam tak fair lah. Cuba kau bagi sama rata kan. Kejahatan tu 6 episod, berubah tu biarlah 6 episod dia pula kena ke macam tu lah. Tu yang kadang malas tengok. Tu sebab saya pilih cerita Tamil. Cerita Tamil senang. Tu cerita Tamil 3 jam tu kau tak boleh agak tu ending dia macam mana. Dia mengasah critical thinking. Kalau kau tak boleh tahan lagu dia, kau skip. Kau tengok cerita dia, gila, dah mati, hidup balik, tegak, dah tikam, hidup lagi. Wah, 10 tikaman tu. Kalau ikut logik, mati kat Malaysia tak ada doktor boleh selamatkan dia tu. Kan? Tapi itulah unik dia. Kita berubah. Drama Melayu itulah dia. Kalau kena culik manjang 2-3 juta tebusan, tak pernah lah 50-60 ribu ikut bajet. Patut ikutlah bajet perompak tu, pencuri tu, penculik tu kan. Mungkin ada lah kan. Lepas tu kalau syuting macam kalau orang kaya tu, aku tengok macam rumah yang sama 2-3 drama tu kadang-kadang. Pakailah rumah wawa ni ke belak kan, ada 2 spa satu depan tu kan, itu kan contoh lah. Aku pun tak tahu kenapa sampai ke situ budaya ni. Jadi apa pun kita ni sebagai pemimpin, nombor 1 sekali apa dia? Jujur. Kejujuran tu mustahak jadi pemimpin. Yang kata tak boleh, cakap tak boleh. Itu je. Kalau boleh, cakap boleh. Ni boleh. Tu yang jadi macam syarikat travel tu. Boleh je, tak ada masalah. Kita okey je. Sekali tak boleh. Pening kepala. Ambil duit orang pun semua. Sudahnya tawafkan KLIA. Petang dah sampai dah dekat Bangi. Kau tak pergi ke? Balik hari je. Dah kena tipu balik hari. Apa? Kena tipu. Aduh, kesian betul. Sekarang ni hati-hatilah kalau pergi travel. Kalau saya sendiri pun saya tak berani terikat dengan mana-mana syarikat travel. Saya tak terikat. Saya pernah pergi dengan TH, saya pernah pergi dengan Andalusia, saya pernah pergi dengan Mikela, HB, KRS. Itu bulan 12 saya pergi dengan Faizin. Itu bulan 2 saya pergi dengan Harmony. InsyaAllah bulan 10 ni saya pergi dengan ikhlas.com, anak syarikat Asia. Siapa nak pergi dengan saya, custom. Package custom. 8,000 lebih. Iaitu custom macam mana? Sampai-sampai kita terus pergi Taif. Tidur kat Taif satu malam, ambil hotel sana. Jadi dah ziarah, esok kita lepak kat satu villa yang cantik, bergambar sampai lebam. Masa tu kita makan kibah golek. Lepas tu baru pergi Qadar Manazil. Jadi kalau kita pergi umrah pun, kita ihram tu, niat ihram tak lama lah. Kita jaga ihram tu tak lama. Tak ada masalah. Lepas tu malam last tu kita makan nasi kambing dekat sana. Lepas tu naik bullet train, tak ada tambah bajet, terus semua included. Lepas tu pergi Madinah. Ini akan promote tau, lebih kurang macam tu lah. Jadi siapa yang nak ni tengok dalam Facebook ya, ikhlas.com. Kan, jadi demikianlah ceramah pada ini. Tak ada saja. Kesian orang ibu sampai. Kan, saya memang mengusik orang ibu sampai lah, dah habis ke ceramah ni? Dia kata kan, tak ada saja. Bau ustaz ni risau. Kan? Jadi mana kata kalau kita tengok, jujur penting. Kedua, amanah. Kena jaga amanah. Kadang-kadang kita terlupa tau. Bila kita bisnes, kita dapat jualan, kita dah jual,
Kita ingat jualan tu semua duit kita. Tak amanah macam tu. Kena bahagikan mana yang bahagian kita, mana bahagian untuk rolling product, mana bahagian untuk company, mana bahagian untuk gaji pekerja. Kena allocate sesiap. Amanah kena jaga. Kadang itu kita nampak alah enterprise je kot, semua aku punya. Salah. Itu sebab kena belajar pengurusan keuangan. Maknanya kena ada satu ceramah lagi tentang itu. Maknanya kena panggil lagi lah Wawa ya. Macam tu. Macam tu. Dan begitu juga satu lagi nanti kompetensi keusahawanan. Tajuk tu. Tak payahlah bila wanita memimpin lagi. Hari ni je lah nanti maknanya 2 tajuk lah ya. Kena panggil lah. Kalau boleh jangan. Kalau boleh kita buat rumah lain pula. Macam tu lah. Tapi betul. Sebenarnya memang perlu kena ada tu. Amanah kena jaga. Ketiga, jaga relationship kita dengan orang. Sebenarnya kita bukan nak cari customer. Kita nak cari relationship. Itu sebenarnya. Ya. Saya teringat ada satu Chinese nama dia Rodney. Jual kereta. Saya dulu kerja pegawai kerajaan cabuk aja. Saya jadi penolong pada pengarah dulu. Pengarah, kemudian sampai saya naik jadi pengarah. Masa itu saya naik motor Honda Cup. Honda A-Cup, bukan Accord, A-Cup. C70, nombor plate NU502. Kelajuan maksimum 40 km sejam. Dekat highway tu memang suffer betul tengok. Rasa macam basikal tu lagi laju lah. Yang grup tu memang slow betul. Arwah abah saya dulu, masa saya start motor tu nak bawa balik ITM Shah Alam, arwah abah duduk kat kursi rehat tu, dia tengok saya start motor. Kau betul nak bawa motor ni? Betul bah. Sampai Shah Alam dengan kau tengok exhaust dia ada lagi tak? Dia abah kat macam tu. Kan tak meruntuhkan semangat tu kan. Tapi itulah motor yang banyak jasa kan. Tapi waktu saya naik motor tu pergi kat tempat showroom Toyota ni, kawan, sebab saya temankan kawan saya nak beli kereta. So Abang Samsul, macam you tak nak beli kereta? Tak adalah saya. Tak apa, kita faham. Tapi tak apa, mari sini saya tunjuk dekat you. Dia tunjuk dekat saya macam saya nak beli. Tak apa Rodney, tak apa. Tak apa bang, saya faham. Kita semua ada komitmen punya. Tapi masuk dengan masuk. Apa? I bawa you. Dia bawa. Lepas tu you try bawa. Dia bagi saya bawa. Dia bagi. Macam tu lah keadaan dah. Masa saya bawa tu. Saya macam takut-takut kan. Kan? Saya bawa. Ya Allah, sampaikan saya bila bawa tu, saya merasa macam cerita. Lepas tu, sampai dekat showroom tu. Ya Rodney, I tak beli, sorry tau, I tak beli. Tak apalah bang, okey je, I faham. Lepas tu ada sekali tu, saya dengar ada kereta baru tau, Toyota baru. Masa tu Vios yang mata bulat lagi tu, sebelum yang special edition tu keluar kan. Saya pergi lagi. So, tengok ada kereta baru. Saya tengok pula kereta-kereta yang lain pula kan. Ada Camry baru, ada masa tu Camry bukan yang petak-petak lagi, yang tajam tu. Pergi tengok. Ya Allah, bestnya kereta ni. Abang, masih ada apa pula jauh-jauh sini masuk. Dia bagi saya air minum. Saya sampai cakap apa tau kat diri saya. Ya Allah, kalau aku ada rezeki, ada duit, aku boleh nak beli kereta, aku akan beli dengan Rodney ni, ya Allah. Saya cakap. Dan untuk pengetahuan, dah 4 biji dah. Makna 4 kali, bukan aku ada 4 kereta tau. 4 kali dah beli dengan dia. Beli, tukar, beli dengan dia. Beli, tukar, beli dengan dia. Sampai sekarang Rodney tu ada lagi dekat showroom, dekat Seremban, dekat Bukit Payang. Saya jumpa dia. Rodney, abang, sihat lah. Lama tak jumpa. Memang betul. Tu sebab saya kata, kita ni nak create relationship sebenarnya. Boleh kita cakap, tak apa kak, faham. Tapi kak, tak apa kak, saya bagi kak sampel. Kak rasa je. Okay? Akak jangan tak rasa tau. Kalau kak ingat kat saya, kak rasa. Dia pun rasa. Betul lah, sadap kopi kau ni. Ausah lah, mengeletek-ngeletek nyawa sadap Contoh lah. Contoh mengeletek-ngeletek tu, macam ni Allah sadap macam tu kan. Jadi, mana nak dapat? Berapa harga ni? Berapa harga? RM70 mahal. Dia kata macam tu. Contoh lah dia kata, tak mahal dah kak. Sebenarnya ni kalau akak banding dengan ni, ya tak yalah, yang ni lagi mahal. Yang ni lagi mahal. Tapi ni untuk kesihatan lagi. Untuk ni, yang lain tu perasa je sedap. Oh tak iya pula kan. Lepas tu dia pun kumpul-kumpul duit, dia pun beli. Relationship. Kita tak kecil hati pun dia tak beli. Jangan kita cakap, sudahlah kau, aku cerita pak penat, kau beli pun tidak. Tak ada. Macam dululah saya dengan Cik Nas Niha dulu buat program seminar dulu kan. Seminar buat dekat ni. Berapa kali? Bukan semua menjadi pun. Kan ada yang datang seminar golak, ambil semua. Tapi buat tak. Ada, tapi adakah kita mematahkan semangat itu? Tak, kita tetap nak tolong. Kita nak benda yang baik. Tuhan akan bagi ganjaran yang sewajarnya untuk kita. Macam itulah keadaan tu. Jadi itu sebab saya kata tadi, mana kata dalam hal tu kita nak create relationship. Nak create relationship. So, kita jaga hubungan antara satu dengan yang lain.
Lagi satu, dengan kawan-kawan, jangan tamak. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Jangan tamak. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham? Kongsi pengetahuan, kongsi benda-benda baik, kongsi rezeki. Cuba jangan negatif hari ni. You all pakai baju putih, semua positif lah. Kan? Pencerahan. Positif. Kan? Jadi, perkongsian benda yang baik. Kan? Kemudian jangan tamak, jangan sombong. Belagak. Aku geng-geng baju putih semua. Kadang-kadang manusia boleh sombong dengan tu je. Kan? Sombong dengan slipper, sombong dengan apa, macam-macam lah. Tak payah sombong. Dan tak ke mana. Pelakon hebat tu, nombor 1 dulu Malaysia. Hero idaman Malaya, sudah berlakon jadi bapa. Dia dulu heroin, tiba-tiba berlakon jadi orang gaji. Sampai masa. Kan? Dia penyanyi hebat tu, tarik punya sampai ke langit, tarik. Sampai masa masuk ke Gabah Ganza, minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Lagu ni tak boleh nyanyi. Betul. Datuk Nora Arifin cerita dengan saya, yang masa berlalu tu, dia cakap dengan saya, bila usia kita meningkat, kita kena ubah not dengan tone lagu tu ikut kesesuaian kekuatan suara kita. Pun saya tahu. Agak masa saya camah besok ni pun, kalau sampai dah berusia pun saya kena sesuaikan tone tu. Jadi agak macam tu lah kan. Tapi betul, kalau lah penyanyi tu paksa juga not sampai ke langit, dengan dia ke langit, tak mau dia. Faham tak? Betul, sampai masa. Kita bukan selamanya muda kan. Tapi adakah itu alasan untuk kita tidak menjaga keterampilan diri kita? Tak. Ni lebih kurang. Kat luar kan main lawa lagi, kambang-kambang kan, tudung sampai membukit. Contoh. Aduh, contoh. Kan? Kita lawa macam ni, kita dress tu goyang dia punya skirt tu kan. Saya nampak tadi masa kat depan pagar tadi. Betul-betul tadi. Kan? Tapi loket rumah baju binatang pakai lawa. Cari habitat. Itu yang suami nak balik rumah tu berapa ekor kelawar gini. Kita jangan ambil gengan tau. Betul. Tanya suami, abang, you nak I pakai apa kat rumah? I tak suka you pakai apa-apa. Jangan pakai. Kat rumah. Kan? You suka I pakai juga. I suka you pakai telekung. Pakai telekung. Sambil masak pakai telekung. Ngombang ke telekung. Contoh lah kan. I suka you pakai apa pun. Yang penting cimata hitam ni jangan you buka. Pakai contoh kan. Kat rumah pakai. Maknanya tu yang menghappykan suami. Contoh lah. Tak adalah. Contoh aja. Jadi mana kata kadang kita tak payah nak apalah, tak payah nak sombong-sombong. Dan satu lagi, jangan dengki. Dengki ni bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Kau tahu tak, dia buat top sale bulan ni. Alah, tak mana-mana customer dia ambil tu, dia tipu semua orang. Kau percayalah tu. Tengok ada je benda dengki dengan orang. Apa maksud dengki sebenarnya? Itulah, saya memang dah tahu dah. Kalau saya tanya, koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak, tiba dah tanya, tadi gelak elok. Saya pernah ceramah dekat Masjid Kuala Pilah tu. Satu Masjid Kuala Pilah. Ceramah maulud tu. Makcik, apa maksud selawat? Makcik, apa maksud selawat? Makcik terjawab tu. Nak ceramah lah, tanya pula. Samsing makcik ni weh. Tapi dia sebab you all tak jawab macam tu. Jangan siapa ceramah kalau tanya, dia jawab balik semula. Kan? Dengki ni, kita faham iri hati lah, tak puas hati. Tapi sebenarnya, kalau kita faham maksud dengki ni, apa yang saya nak sebut ni, insyaAllah kita tak nak dengki dah. Iaitu, dengki sama lah. Tu tengah salin tengah type WhatsApp. Tengah salin, okey. Dengki samalah artinya
seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Ya, jadi kita lah, ya Allah, dah Allah tentukan. Cuba kalau kita, Allah bagi kita satu kebaikan, lepas tu orang tak puas hati dengan kita, tentu kita kecil hati. So macam tu kalau kita tak nak, jangan dengki dengan orang. Dengar-dengar si Rosdin dengan Wawa dapat pergi haji tahun ni, contoh. Alah, ramai lagi kan, bukan dia je. Nampak? Tengah dengki tu. Habis standardnya mana? Standardnya adalah gembira sama. Ya Allah, seronoknya nak jumpalah dengan Wawa tu. Wawa, nanti doakanlah ya, saya pun dapat pergi juga. Boleh, insya-Allah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana kau belum tapi kau nak pergi? Siapa yang baru daftar hari ni, insya-Allah kalau tak ada apa-apa arah bintang, boleh pergi pada tahun 2137. 3 kali mati hidup tak boleh pergi tau. Mati hidup dah belum pergi, mati balik macam tu 3 kali kau tak boleh pergi. Macam itulah keadaan dia kan. Tapi tak apalah, itu ikhtiar manusia kan. Jangan dengki dengan orang, jangan. Nampak orang tu ada kelebihan, kita happy sama. Dengar siapa tu lah, siapa itulah budak apa tu, kenapa dia kahwin dengan Abang Haji tu? Biarlah dia kahwin, kan dia memang anak dara. Kau tak dengar habis cerita ni? Apa dia, budak tu kan umur 25, habis tu laki dia umur 80 weh. Terangkat kening kan. Jangan kita marah dulu. Cuba cakap Alhamdulillah dia boleh berbakti jaga suami yang perlukan dia. Macam tu. Ini cepat. Malam pertama mati tu. Janganlah. Cubalah baik-baik. Cepat dia mulut tu. Cuba tanya dia. Apa kau suka sangat dengan Abang Haji tu? Umur dia kan dah banyak. Pertama dia romantik. Nampak? Dia pandai jaga hati. Kita orang makan bersuap tau. Cuma kadang-kadang tak tepat kan. Yelah dia suap kan, bang tu telinga tu bang. Contoh macam tu lah. Dia suap telinga tu bang, kena betulkan balik sudu tu macam tu kan. Macam tu lah. Kadang-kadang bila saya marah kan, dia tak pernah balas balik. Dia ada pakak, tak terangan nak balas apa kan. Tapi yang penting dia bahagia. Macam tu. Dengki-dengki kenapa? Doakan kebahagiaan. Dengar-dengar anak dia dapat semua A SPM itu. Alhamdulillah. Ada juga anak sahabat-sahabat kita yang pandai-pandai. Macam itulah. Itu sepatutnya kena ada. Dengar-dengar dia kahwin. Dengar-dengar dia nak pergi Korea malam ni. Iya ke? Ngalah. Bukan tiket murah ke sekarang? Ada je benda tak puas hati. Cuba cakap, iya ke pergi Korea kalau bestnya? Aku pun nak pergi Korea juga. Bila lah aku dah boleh pergi Korea? Macam tu lah. Saya dah lama tak pergi Korea. Tiba-tiba pula kan, tiba flashback kan. Jangan kita marah. Abang tengok tu. Tengok jiran sebelah mak kita. Semua pergi UK. Kita Yuban. Dia pergi UK, kita pergi Yuban. Ulu Bendul Yuban kata. Macam tu kan. Jadilah. Suami pun cakap, sayang, biarlah mereka pergi UK, kita pergi Yuban, Ulu Bendul. Yang penting kebersamaan. I love you too. Macam tu. Itu lagi romantik, betul tak? So Kak Long jangan lupa kat sana ingat-ingatlah bawa balik something. Kan, happy anniversary Kak Long happy anniversary. Alhamdulillah, seronok tengok Kak Long. Kan? Lagi apa lagi? Apa juga yang kita kena ada selain pada menjaga perhubungan, yang kena ada percaya. Kalau kita buat salah satu pub gagal, mesti ada hikmah. Saya yakin kat depan saya ni, sebelum dia nak capai kedudukan dia hari ni, dia dah berapa kali dah gagal, kena tipu dengan orang lagi, kena kelepet dengan partner sendiri. Kan? Janji nak sama-sama pub, habis dia sapunya duit kita. Ada. Lepas tu belum cerita lagi, depan kita baik, dia kutuk kita dekat semua klien kita. Ada macam tu. So, semuanya ada hikmah. Rupanya nak belajar. Rupanya Tuhan bagi kita susah. Tiba-tiba susah. Supaya kita kenal siapa kawan-kawan yang datang kat kita waktu kita susah. Dan siapa yang lari daripada kita waktu kita susah. Tanam tebu di tepi rumah. Cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Kita akan faham, ini rupanya. Kan? Allah Ta'ala ambil nyawa ahli keluarga kita sebab Allah sayangkan dia. Tapi kita ingat balik, semangat dia takkan padam. Macam mana dia nak kita terus berjaya, kita akan terus mengorak langkah untuk berjaya. Kalau adik tadi lah yang dapat 11A tu,
Lepas tu mak dia pergi, kalau dia down, aku pun tak nak belajar lah. Tak boleh macam tu. Tapi dia ingat kegembiraan mak dia bila dia berjaya, maka dia kena teruskan langkah dia. Ingat, semalam ibarat cek tendang, tak ada nilai, lupakan saja. Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar, entahkan tidak. Jangan mengharap sangat. Tetapi hari ini, ibarat wang tunai. Gunakanlah ia sebaik-baiknya. Hari ini apa ilmu kita dapat, ambil, simpan, mana boleh buat sehabis baik. Itu yang kita kena buat. Seterusnya apa? Bertanggungjawab. Kena jadi orang tanggungjawab. Jadi pemimpin ni kena tanggungjawab. Tak boleh, itu tak maaf, itu bukan salah saya, itu dia. Minta maaf, ini bukan saya yang cadangan, dia yang cadangan. Minta maaf, ini kalau macam ni lah, bukan saya ni. Tak. Sebagai ketua, dia akan ambil tanggungjawab. Tak apalah, minta maaf lah. Okey, apa yang boleh saya tolong? Macam mana kita nak improve benda ni? Macam mana nak betulkan benda ni? Macam tu. Tak adalah kita jadi bangau kan? Kenapa bangau kurus? Sebab ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Sebab rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kebau tak makan. Kenapa kebau tak makan? Sakit perut. Kenapa perut dia sakit? Makan nasi mentah. Kenapa nasi ni mentah? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Kata panggil. Kenapa kata panggil? Nampak? Tengok. Semua orang hafal lagi lagu tu. Saya saja test tadi. Beri mikir lepas ni apa. Dan kalau memang master daripada dulu tu. Tapi sebenarnya lagu tu dalam banyak-banyak tu ada satu binatang yang paling gentleman. Iaitu ular. Waktu tanya ular, kenapa kau nak makan katak? Dia jawab 3 kali sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku, memang makanan aku, memang makanan aku. Dan dialog hujung tu telah dipadamkan oleh Jawatan Hakim Negara. So what? Dia kata. Saya tanya, kan lah. Langsung orang tak tanya dah. Bila dia mengaku, orang tak tanya dah. Dia dah mengaku. Itu sebab anak kita ikut panggil kita. Kenapa hisap rokok? Ayah hisap. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya. Kenapa kamu ambil buku dia? Dia bagi. Yang kamu bagi apa? Dia minta. La ilaha illallah, pening kepala. Tak settle. Aku salah. Kenapa kamu tak siap kerja? Cikgu, saya minta maaf. Ni memang salah saya. Saya leka malam tadi. Saya terlelap awal. Memang salah saya. Hukum saya, cikgu. Syuk hulu tangan nak suruh. Tak adalah, saya tanya je. Cikgu bila dengar nak buat mengaku. Dia tak kata apa. Ini jadi pening kepala kita tak mengaku. Mengaku je salah. Betul tak? Jadi, mana dalam hal ini, mana kita dalam tu, kita kena mengaku. Aku nak membahan dia. Astagfirullahaladzim. Sabar. Jadi apa lagi yang kena ada? Seterusnya respon positif. Okey, kita akan ada satu slot majlis bicara ilmu bersama Samsul Debat di kediaman rasmi Wawa di Bangi. Apa nama jalan ni? Putra Haid ni. Oh, aku ingat kat sana Putra Haid. Sini pun ada Putra Haid. Putra Haid Bangi. Kan? Jadi semua, alah, time ni lah je nak buat. Tak ada time lain ke? Buatlah hujung minggu ke apa? Ada orang macam tu. Alah, susah lah. Tak, orang tu akan cari jalan ke? Oh, ya ke? Oh, bagus ni. Pengisian ilmu ni, kena datang ni. Orang yang nak fly pergi Korea pun datang. Fikirlah. Aku ni malam ni dia ceramah lagi. Ni selit jugalah. Wawa ni tak apa ilmu dia pakai, dia selit-selit. Dia pujuk-pujuk PA aku bagi jadi juga petang ni. Dapat juga datang. Dengan aku baju putih petang ni. Sarung sekali kan. Dress code ni. Tak apa sah. Janji putih. Nak juga putih tu kan. Dia kata. Jadi mana kata. Kita kena sentiasa orang kata. Respon positif. Ni kata, susahlah, nantilah, esoklah. Kita ada program ni, nantilah, apalah. Kita dah buat family tu, gathering. Lady Empower. Macam mana ayat dia? Lady Power. Program Lady Power. Nak lawa, follow Wawa. Ya kan? Lawa pula Wawa. Saya untuk maklumat semua yang saya tengah live ni, saya tak terbabit tau dengan ni, ayat ni. Okey? Orang lain nak lawa lah, aku tak lawa, tak apa. Kan? Tapi memang kan, ada je tapi ada je lelaki yang memang dia lebih dahsyat pada wanita tau. Nak pula saya masa debat dulu bukan semua lelaki macam saya. Masa debat dulu ada yang tak berapa lelaki, ada ramai. Bila dia bercakap maka kita hendaklah faham, tapi dia dengan masa dekat bilik asrama tu, dekat bilik tu memang dia punya barang lagi teruk pada perempuan tu.
Dia punya saya tu, saya kata undercoat tadi tu. Kan dunia, ada tua dunia kita, bedak, minyak rambut dengan tu ya. Kan? Tapi memang ada orang yang mementingkan kecantikan. Sampaikan dia sendiri yang buat pedicure, manicure tu semua. Lelaki ada yang macam tu. Ada jadual. Ada dia yang macam, apa nama istilah dia tu? Ada istilah dia. Macam tu lah bunyi dia. Saya tak nak ulang, takut salah bunyi. Macam tu lah. Kan. Jadi makna kata dalam hal ni, itu sebab saya kata tadi positif. Sentiasa positif. Kita akan ni, lepas tu kita akan buat program, kita akan macam ni, kita akan buat satu program nak pergi bagi bantuan dekat mangsa banjir, kita pergi bantuan mangsa ni. Jom kita ramai-ramai pergi, ni ada orang susah, kita nak berjarah, Allah leceh lah pergi sana, nanti kita kena pakai baju ni. Kadang kita kena fikir apa benda matlamat nak disampaikan tu. Daripada kita mikirkan pelaksanaan dia, kemudian baru kita fikir, kita usahakan pelaksanaan tu. Dan yang terakhir sekali adalah ikhlas. Jadi pemimpin kena ikhlas. Kalau tak, kita takkan dapat apa yang kita nak. Kita sebenarnya kadang fikir, aku buat ni ni bukan aku dapat apa pun. Yang dapat pengiktirafan dia. Tak, kita tak boleh macam tu. Sebab kena faham kerahsiaan takdir Allah bagi kat kita ni. Kadang kita 10 benda kita nak, 10 benda kita nak, Tuhan dah bagi 7. Kita petikaikan 3 yang kita tak dapat. Tuhan dah bagi rumah, dah bagi keluarga, dah bagi ni. Kita tinggal nak berusaha je. Dan bila berusaha pula gagal sekali, itu apa makna gagal selama-lamanya? Kan? So, kita kena usaha dan terus usaha. Dalam hal ni, kita kena cepat. Teknologi berubah. So, kita pun kena berubah. Dulu, mana maunya pergi ceramah, bawa stand ni semua. Tapi sebab teknologi, kita bawa. Kita record, kita masuk dalam status kita, kita edit masuk dalam status kita. Kita masukkan kali, dia ni baguslah, dia pergi mana majlis semua. Dan ayat yang masuk dalam tu share ilmu. Kicau-kicau tiung batu, singgah sekejap di dahan mati. Sudah adat orang tak berilmu, ibarat kayu lurus dibuat titi. Apa maksud kayu lurus buat titi? Kena lenyek aja, kena pijak aja. Dah kau belajar tak nak, lepas tu kena melenyek kau marah. Kenapa? Itu sebab kita suruh belajar dan belajar. Kalau Samsul debat lah, masih lagi tak nak. Contoh masa tu, yang masa ingat Cik Nah dengan Wawak antara orang yang datang kat pejabat saya ingat waktu tengah PKP kan. Ya Allah, saya kata, habis sekarang macam mana lah Ustaz? Tak ada ceramah. Online lah. Terpaksa. Kalau kita nak panggil Ustaz ceramah online, tak maaf, saya ceramah fizikal saja. Saya online, saya tak buat. Tak maaf. Cari ceramah lain. Maknanya Samsul buat 2 tahun tak relevan. 2 tahun tak relevan. Tu yang hari pertama, kita tak pandai lagi, itulah telefon live, itulah telefon call. Aku tekan, aku pun berlari. Apa khabar semua? Assalamualaikum, sihat semua. 2 jam aku ceramah, kamera tak on. Kau tahu kebayangan. Ceramah untuk Kementerian Pengajian Tinggi. Lepas tu telefon, lepas tu silent, PA call pula kat situ, Nabila kau tak 33 miss call. Yang orang kat Kementerian Pengajian Tinggi, apa sah tak start-start ni, Samsul debat ni tak start-start lagi. Petang tu nasib baik tak ada apa-apa, ulang balik ceramah yang sama, tajuk yang sama dengan suasana yang berbeza. Hilang dah motivasi tu, macam suasana nak ngomongkan puasa. Hari ni kita merasakan macam tu lah jadinya. Iya, betul. Tu belum cerita lagi, line teruk baru kita tahu. Maka nak mahal lah tu. Betul kan? Masa tu ya Allah, service provider teruk betul. Tu belum cerita lagi tengah-tengah live yang kecil tu muncul. Kan? Anak-anak ni kan semua faham bahasa. Kan? Iya betul. Ya Allah, dulu macam-macam. Jadi kita belajar menyesuaikan diri kita. Kita kena cepat, lambat kita akan ketinggalan. Itu sebab kita rindukan Menteri Kejerayaan dulu. Kan teman-teman, masa peristiwa postman surat-surat tu, kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos semalam sampai. Nak berhenti postman tu, gila macam mana kau buat? Semalam sampai dah. Macam mana tu? Aku dah post dah surat kau tadi, tahu dah sampai dah semalam. Mana dia? Macam tu lah keadaan dia. Rupanya maksud dia hari ini post, 1 malam sampai. 1 malam dan semalam seerti, penggunaan tak sesuai. Itu aja. Jangan main-main. Semalam sampai tau. Itu mau Amerika, Joe Biden menentang.
Bukan Joe Biden dan Joe Biden datang. Macam mana nak belajar ni? Macam mana you all boleh buat macam tu, you pantas teknologi you. Hari ni post semalam sampai. Rupanya itu maksud dia. Kita kena cepat. Lambat kita akan ketinggalan. Kan dulu ingat tak? Zaman dulu kan. Rasa canggih dah kita pakai water heater tu. Rasa canggih dah. Kan? Lepas tu mak-mak pun dah pandai dah. Mak tak nak lagi dah pakai cerit menjorit tu. Cerit menjorit. Dia pula pokok punya terbakar di dapur tu. Habis nak macam mana? Yang tekan-tekan terus sejuk, tekan-tekan terus panas. Tahu kan? Jangan sebut jenama dia. Dia tak taja macam matang ni. Penaja ni aja tahu. You jangan sebut yang lain tahu. Tahu ni, you all ni branding, okey? Kena jaga. Okay. Kan? Dan begitu juga apa yang kena ada juga kan? Yang perlu ada kita hadir pada peluang-peluang yang baik. Dengar aja program, kita buat. Lepas ni Samsul buat dengan siri 2, kompetensi keusahawanan. Tunjuk. Lepas tu Samsul buat akan share rahsia, berucap dengan yakin di hadapan orang. Macam mana? Macam mana cara dia? Apa yang kena ada? Cara note suara, tone suara, macam mana nak buat? Nanti kalau kita datang buat seminar tu, percaya cakap saya, hari kedua you all dah boleh present dengan baik dah. Tapi macam mana? Hari pertama you all sampai, aku suruh kau bercakap dulu. Maksud, ada laporan macam saya, ada orang tabiat ada macam tu, ada seorang tu kuti-kuti tudung tu saya, macam tu, ada macam-macam cara tau. Dia akan ada satu habit bila bercakap. Betul? Kita akan buat siri-siri. So maknanya hadir pada pulang-pulang yang baik. Macam mana cara closing yang bagus, macam mana, itu semua ada cara dia kan. Dan seterusnya apply. Ni belajar catit sampai bocor buku kan. Kalau menyalin note tu sampai hang telefon. Tapi kalau tak apply, tidak adalah gunanya. Kena apply, kena amalkan. Seterusnya, mantapkan pengetahuan kita. Kena belajar. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Itu sebabnya kan, kalau ada lah Wawa ni dia share point, buat macam ni, buat macam tu, buat macam ni, buat macam tu kan, ikutlah sebab dia dah jadi guru kan. Tu sebab orang tua-tua dulu cakap, pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu, bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Selagi mana yang elok tu buatlah. Jangan buat macam ni, jangan buat macam ni, buat macam tu. You jangan buat. I dah try dah buat ni. Kalau you buat macam ni juga, memang you akan ni buat juga. Datang dari Padang Keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang. Itu sebab kena belajar. Kena belajar. Ya. Dan seterusnya. Banyak kan, kadang-kadang kan ada yang kita guide orang. Lepas tu dia tak dengar cakap kita. Lepas tu bila jadi, tak boleh, tak tahu aku dah cakap dengan kau. Dia kata kan? Tak. Memang ada orang macam tu. Ya. Mantapkan pengetahuan. Seterusnya profesional. Business betul. Family betul. So ada masa untuk family, ada masa untuk berhibur, ada masa untuk rehat dengan family, ada masa. Tak adalah sampai kita semua tu yang saya jam itu, saya bawa diri sampai ke Indonesia tu jam. Bila ceramah haji jam saya. Dan saya pergi berehat tu di Indonesia, saya tak bawa family pun. Seorang lah untuk diri saya. Me time. Saya duduk dekat pesantren tu, saya pergi kuliah macam biasa, orang tak kenal, siap marah saya lambat. So tak ada layanan istimewa untuk saya kat sana. So saya happy untuk benda tu. Dan bila saya balik, saya okey. Kita nampak, kita mensyukuri apa yang kita ada. Ya, profesional. Ya, jadi isteri yang sebaik mungkin. On tak on? On. Steady bang. Bang, nak makan apa? Bang cakap je. Coffee, tea, or me? Macam tu. Steady, professionally. Iyalah. Kan kau main lawa lagi kan dengan baju putih sini, kau cuba macam mana serak macam tak kat rumah kan, kau tengok orang lelaki kau tak jadi keluar rumah. Tak maknanya professionally kat rumah. Jadi mak yang terbaik, jadi isteri yang terbaik, jadi ibu terbaik. Nampak? Jadi CEO rumah tangga yang terbaik. Macam itulah keadaan dia. Yalah, kadang-kadang mungkin yang tak ada suami, so dia yang terbaik. Dia jadi suami juga, dia jadi ayah, dia jadi ibu yang terbaik dekat rumah. Dan begitu juga apa yang kena ada pada diri kita adalah, seterusnya adalah kita beriltizam, sentiasa letak standard nak buat sungguh-sungguh. Bila cakap buat sungguh-sungguh ni, minta maaf cakap lah, ramai yang tak perasan, rupanya Nabi dah sebut. Nabi kata Allah sangat suka hambanya kalau melakukan satu amal pekerjaan,
Dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Saya ulang baik. Allah sangat suka hamba-Nya kalau melakukan amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Maknanya tak ada istilah cincai. Orang Melayu Islam ni patutnya buat yang terbaik. Tapi ayat biasalah orang Melayu macam tu lah. Kontraktor Melayu sengit-sengit tu biasalah. Tak. Melayu betul kot. Tapi bila campur Islam patutnya jadi baik. Lagi baik, lagi hebat. Meniaga dengan sistem yang terbaik. Kan? Bagi pula offer yang terbaik. Itulah. Kau tak tahu ke? Menipu kerjanya. Tu tengok kat pasar malam tu kadang. Boleh ni bagus kak. Yang ni sama je. Nama logo sama tu semua sama. Punya tiruan. Lepas tu bila makan gatal badan. Lepas tu disalahkan yang original punya. Tak boleh lah macam tu. Nampak? Itu sebab saya kata yang terbaik juga yang kita buat. Macam mana pun, walaupun ceramah tu 5 orang, ceramah tu 10 orang, walaupun 20,000 orang, walaupun 50,000 orang, ceramahnya sama. Yang terbaik saya bagi. Macam tu lah. Dan begitu juga organize, susun atau strategi. Macam saya kata tadi, orang yang bijak akan nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Organize, susun atau strategi nak berjaya. Kan, semua orang boleh berjaya. Kan, pilih. Ada orang boleh garu macam ni, tapi ada orang saja dipilih. Dia lalu sini, masuk celah, ketiak dia pun semua, baru sampai. Dapat sikit-sikit je. Ada jalan senang orang ajar, kau nak ikut jalan susah. Tu sebab kena berguru. Kalau berguru tak habis, ada tak? Orang berguru tak habis, dia belajar kita sikit, pap, dia pergi buat produk lain. Ada. Itu sebab orang dulu-dulu kata, berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki. Pernah dengar tak pantun tu? Berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki. Pernah dengar tak pantun tu? Tak pernah lah, sian lah. Tapi ramai yang pernah dengar pun tak faham pantun tu. Berburu ke padang data. Mana ada orang berburu kat padang? Takkan kau tak nampak tak ada binatang kat padang tu? Kan? Orang berburu kat mana? Hutan. Tapi dia nak sedapkan hati sendiri, dia kata dapat rusa berbelang kaki. Mana ada rusa berbelang kaki? Yang berbelang kaki itu belalang. Jadi dia nak sedapkan hati dia, dapatlah rusa berbelang kaki. Tapi sebenarnya tu belalang. Nak sedapkan hati dia je. Dan maksud pantun tu, kalau berguru kepala ngajar, tak berguru betul-betul, ibarat bunga kembang tak jadi. Dia nak kata bunga, tak kembang. Nak kata batang aja dia kelopak tapi tak kembang. Bunga kantan. Agaklah kan. Buat masak lah tuan-tuan. Tak ada lagi orang bagi bekat kekasih bagi bunga kantan. Memang nak kena reject lah kan. Tapi itu saya kata tadi. Makna kata berguru betul-betul. Buat yang terbaik. Bersungguh-sungguh. Dan begitu juga yang terakhir sekali, perbetulkan niat kita. Niat ni mustahab. Nabi kata inna a'malu binniyat. Ingat Nabi kata tak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Nabi kata yang ada cuma niat dan jihad. Niat nak buat apa dan perjuangan nak melaksanakan apa yang kita niatkan. Kadang aku nak berubah lah, aku nak berjaya lah macam Kak Wawa tu, aku nak berjaya macam dia, tapi usaha tak buat. Itu jihad itu. Jihad ni nak melaksana, bukan senang tau. Aku ingat aku nak kurus lah, bukan satu benda yang senang. Dengan tahap benda dah ready. Si lemak, la ilaha illallah, potong-potong lah si lemak. Kau bayangkan. Tak, aku agak-agak lah, ya tak si lemak tu. Yang duduk kat situ dah tersarung. Apalah aku lah kena tanya ni. Aku pun dah tetamu je ni kan. Tak ada lah. Tapi bukan senang kan. Bukan senang. Saya dulu, masa saya dekat TV Hijrah tu, saya dapat tajaan untuk pergi gymnasium tu. Pergi gym. Saya untuk 12 sesi. Gila baru tahu. Keluar tu macam pantang bersalin. Menggigil tu. Contoh. Teruk kena dengan instruktur tu. Wahal bukan yang angkat-angkat berat lagi. Baru buat yang stretching biasa je baru. Merangkak pergi bilik air. Sebab nak kena mandi, nak kena siap lu masuk office balik kan. Baru tahu. Lepas tu hari kedua, ketiga baru okey. Potong tu. Potong salad dengan apple hijau. Pagi-pagi pakai salad dengan apple hijau aja. Masa tu tak tahu lagi pasal kopi. Saya tahu lagi, tak tahu lagi. Pagi makan salad dengan apple hijau. Minum air masak aja. Pukul 10 makan pisang saja. Pisang tu pun 2 biji. Bukan 2 tandan tau, 2 biji. 2 tandan dah kanan borok dah tu. Dia 2 biji aja.
12 tengah hari masuk gym sampai pukul 2. Lepas tu pukul 2 sampai pukul 5 tu boleh loading, baru boleh makan balik. Itu pun makan ikan dengan ayam yang dibakar sahaja. Kalau boleh bakar dengan olive oil. Kau bayangkan. Saya cerita dengan mak saya. Mak saya kata apa? Kau berhentilah jadi orang tu. Payah mana hidup kau macam tu, dia kata. Kan? Sebenarnya boleh makan, tapi jangan banyak sangat. Kontrol. Yang paling dia 4 benda putih tu. Nasi, gula, susu, tepung. Itu yang paling susah tu. Nasi, gula, susu, tepung. Itu stop, cepat kurus. 2 minggu dah kurus dah. Paling susah nasi. Benar. Tapi sebenarnya lepas 2 minggu kita akan okey. Lepas 2 minggu kita akan okey. Mula-mula tu je. Saya last makan nasi Fik tadi tengah hari tadi last. Ni baru dah fikirlah bila nak start, tak tahulah kan macam tu. Cara cerita tu macam dah 3 minggu dah kan. Macam tu. Tapi betul, masa saya buat dulu memang betul. Berat saya pernah cecah 110 kilo. 110 kilo. Tu yang saya tengok bulan puasa tu dah tak sanggup, saya tengok perut dah macam temikai tu. Tuan-tuan tas sandal dengan rostrum tu. Wah, saya kena start ni. Saya kena start. Jumpa suami saya, Ustaz. Ya. Saya berajuk saja. Boleh kurus. Oh, janganlah. Saya tak nak buang apa yang ada ni. Tak apalah. Tapi betul, insya-Allah nanti kita bincang Tapi betul. Ya, memang kena. Tak boleh ni. Saya kena kontrol. Kena kontrol berat badan kita kan. Bukan sebab nak lawa. Tak. Bukan sebab nak lawa. Bukan sebab nak lawa. Follow awak. Memang tak terfollow dah. Kan. Saya tengok macam mana dia melepaskan Abang Rosdin naik Iskal. Okey, Bi. Jangan bergatal apa semua. Bayangkan tu. Sempat tu. Bagus lah dia. Konten. Okey, konten semata. Maknanya sampai depan tu pusing balik lah kan. Macam tu lah. Dia tak ada lagu wow je. Tapi betul sebenarnya bukan sebab apa, tapi kita nak supaya kita lebih produktif dalam bekerja. Gegak ke sana kemari. Kau tidak kan bila badan berat aduh kan. Tapi ayat biasalah bila saya kata saya kena kurus lah. Ayat semua orang tinggi tak apa. Ayat tu lah yang menyahanamkan ayat aku tau. Itulah dia cerita dia. Tak, sebenarnya kita memang kena kontrol. Alhamdulillah saya menuju ke arah tu. Doakan saya sampai ke matlamatnya tanpa follow awak. InsyaAllah lah kan. Saya tak nak lawa, saya nak apa. Okey, jadi apapun saya doakan selamat maju jaya kepada semua. Saya doakan mudah-mudahan semua berbahagia dunia akhirat. Saya doakan semoga semua berjaya mencapai apa dia cita-citakan. Semua berada dalam suasana persekitaran yang positif dan produktif. Dan saya doakan semua berada di sekitar mereka-mereka yang efektif dan efisien, yang boleh membantu kita berjaya dalam apa juga usaha kita dalam memasarkan produk kita ke arah yang lebih baik lagi, insyaAllah. Dan saya rasa itu saja pada saya, sebab saya faham signal-signal tu, saya faham ya, bila dia dah pandang-pandang tu kita faham lah, maknanya masa dah berlalu dah tu. Jadi apa pun, insyaAllah ada 2 tajuk lagi jadi untuk kita buat pada segmen yang akan datang, siri 2 dan siri 3. Yang Kak Nas pun ada lagi sesi yang belum settle lagi tu, insyaAllah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat berangkat kepada Kak Long, mudah-mudahan selamat pergi dan selamat pulang. Salam kepada kekanda yang dikasihi, dan mudah-mudahan berbahagia dunia akhirat. Jadi bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa kalah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok medik ke tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, ya sebaik pihak tuan rumah menjemput, rasa nak junjung.